Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Rukun negara berperkasa jati diri. Kejadian 13 Mei yang menggegarkan negara menyebabkan goyahnya perpaduan negara. Lantas diperkenalkan rukun negara. Mari kita telusuri kekuatan rukun negara. Barisan panel hakim yang arif serta warga dewan sekalian, salam sejahtera. Rukun negara berperkasa jati diri. Begitulah bunyi tajuk pidato saya hari ini. Saudara dan saudari, secara tuntasnya atau definisi seluruhnya, pidato yang akan saya dendangkan akan membuktikan bahawa kepribadian seseorang insan akan membentuk dengan penghayatan dan amalan atas rukun negara yang diperkenalkan. Warga Dewan Kebangsaan Negara tak beralihkan rupa berentakan irama. Ujar saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama menyeru umatnya melakukan kebaikan sesama manusia. Ini akan melahirkan sikap toleransi yang amat tinggi, yang juga merupakan satu ciri jati diri. Kerajaan Malaysia telah mengadakan pelbagai program keagamaan bagi membentuk jati diri insan yang cemerlang, gemilang, terbilang, bukannya malang, melayan dan temberang. Kepercayaan kepada Tuhan yang esa akan menyadarkan umatnya bahawa setiap perlakuan ada batasnya kerana ada hukuman dan balasannya. Sidang Dewan sekalian, kerana itulah negara kita banyak yang mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita ada Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas dan kita juga ada Kongsi Raya. Mengapakah semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni bagi membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelas, prinsip rukun negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri mampan. Sidang Dewan yang budiman. Ujar saya yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan kepada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kekaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah buktinya? Kesetiaan itu adakah dengan menyatakan di bibir saja? Tepuk dada, tanya selera. Setiap negara mempunyai lagunya sendiri yang senikatnya memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan setiap minggu sekali bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negeri serta negara sebagai tanda setiap rakyat kepada pemerintahnya. Masih ingatkah lagi ketika lagu negaraku dipermainkan oleh penuntut hantu? Rakyat Malaysia bangun bersatu menentang pengkhianat itu. Tindakan itu membuktikan kepada semua kesetiaan rakyat yang dipelihara dapat membentuk jati diri warga, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tidak dapat disangka lagi bahawa prinsip rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dapat membentuk jati diri berwibawa. Ujar saya yang ketiga, keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaannya sendiri dan undang-undang yang matang serta rapat, mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan mempunyai jati diri semalang. Uniknya, perlembagaan di Malaysia ialah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin dan menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpin. Perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan tersela dan masyarakat Malaysia akan lahirlah kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercapai antara kaum-kaum agar tidak berpecah. Ibarat kata pepatah, telur serangkap pecah sebiji pecah semua, bukannya pecah sebiji pecah sendiri. Kerana itulah perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipelihara dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perkembangan dunia.
kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melayakkan jati diri bertoleransi. Hadirin dan hadirat semoga sentiasa sihat. Ujar saya yang keempat, kesopanan dan kesusilan. Kesopanan dan kesusilan adalah perlakuan budi yang begitu tinggi haruslah diikuti oleh masyarakat di negara ini. Kesopanan dan kesusilan dapat menaikkan jiwa rakyat, mementingkan amalan budi dalam kehidupan seharian. Amalan budi ini juga dapat memperwakankan jati diri insan walaupun hidup dalam kemodenan. Kerana moden saja tidak berarti jika budi pekerti mati. Kerana itulah pekerjaan begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilan seperti kempen budi bahasa dan hidup berjiran. Itu saja daripada saya. Terima kasih.